وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 13, baris yang ke-8 daripada bawah. Muka surat 13, baris ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syahdan, bermula mengetahui akan kaifiyah. Kaifiyah ni cara tak? Kaifiyah sembahyang, iaitu mengetahui kaifiyah sembahyang, bahawa mengetahui ia seseorang akan segala rukunnya, rukun sembahyang, dan segala syaratnya. Mengetahui akan segala syaratnya, syarat sembahyang, dan segala sunatnya, dan mengetahui ia akan segala sunatnya, dan dibezakan tiap-tiap satu itu daripada yang lainnya, daripada tiap-tiap satu. Boleh beza mana rukun, mana syarat, dan manakah hak sunat di dalam sembahyang. Bahkan dan memadalah bagi orang yang awam, orang kebanyakan, orang yang ami, orang yang kebanyakan, orang awam, itu jikalau i'tiqad ia akan sekalian yang dikerjakan di dalam sembahyang itu fardu, atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat, tetapi tiada dibeza akan dia akan setengah yang fardu dan setengah yang sunat. Memada bagi orang awam. Orang awam ni bukan orang alim lah, bukan orang yang mengetahui. Orang awam ni orang yang tidak boleh membezakan mana yang rukun, mana yang sunat. Syahdan, bermula mengetahui akan kaifiyah sembahyang, yang mana mengetahui kaifiyah sembahyang, cara-cara sembahyang adalah syarat sah sembahyang yang ke-8 terdahulu. Terdahulu kan di muka surat 8 didatangkan syarat wajib sembahyang ada 5, syarat sah sembahyang ada 9 perkara. Jadi mengetahui kaifiyah sembahyang ni adalah syarat sah sembahyang yang ke-8. Di muka surat 8 terdahulu di bawah kitabus salah. Ada ini suatu kitab pada menyatakan hukum sembahyang. Dimulai dengan syarat wajib ada 5 perkara, syarat sah ada 9 perkara. Yang menggugurkan kewajipan sembahyang jikalau syarat wajib 5 perkara tidak dilengkapi. Jikalau syarat wajib 5 perkara itu dilengkapi, walaupun syarat
syarat sah tidak mampu dilengkapi sekalipun, kewajipan sembahyang kekal. Yang menggugurkan kewajipan sembahyang jikalau syarat wajib yang 5 perkara tidak dilengkapi. Makna ada satu syarat wajibnya tidak ada, maka gugur kewajipan sembahyang. Kalau syarat wajib kelima perkara itu cukup, tetapi dalam keadaan syarat sah tak mampu dilengkapkan, kekal kewajipan sembahyang. Yang menggugurkan kewajipan sembahyang apabila tidak cukup syarat wajib yang 5 perkara. Itu kena ambil faham molek beza antara syarat wajib dan juga syarat sah. Saya sebut berulang kalinya, syarat wajib suci haid dan nifas, syarat sah suci daripada hadas besar. Syarat wajib suci daripada haid dan nifas, kering. Adapun mandi wajib, mandi niat mengangkat hadas besar, itu adalah syarat untuk sah sembahyang. Jadi apabila suci daripada haid dan nifas, kembali cukup syarat wajib, maka berkewajipanlah sembahyang. Tapi nak bersembahyang, kena wajib pula melengkapi syarat sah, iaitu suci daripada hadas besar. Jadi waktu nak habis dah, segera pergi mandi wajib. Belum sempat siap mandi wajib, sudah habis waktu, sudah masuk waktu yang kemudian. Jadi untuk waktu yang habis itu wajib diqadakkan. Saya belum selesai mandi. Mandi bukan syarat wajib. Syarat wajibnya kering haid, kering nifas. Ketika haid kering, ketika nifas kering, waktu masih lagi ada. Jadi sembahyang untuk waktu tersebut wajib. Tetapi nak sembahyang, wajib melengkapkan syarat sah. Di antaranya suci daripada hadas besar. Wajiblah kena mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Tapi belum sempat siap mandi wajib, belum sempat mandi, masuklah waktu yang kemudian. Solat untuk waktu yang kering tadi, walaupun di hujung sangat-sangat, kekal kewajipan. Waktu sudah habis, wajib kena qada, sebab yang mewajibkan sembahyang adalah kering, bukan sama ada sempat mandi ataupun tidak sempat mandi. Inilah hak biasa saya tekan. Syarat wajib suci daripada haid dan nifas, kering. Syarat sah adalah mandi wajib, mengangkat hadas besar. Sebab ada orang perempuan yang jahil, beranggapan saya dok mandi lagi, maka saya tak wajib semayang lagi. Walah, bukan mandi yang mewajibkan semayang. Kering haid, kering nifas, suci haid, suci nifas lah yang mewajibkan semayang. Sebab syarat wajib suci haid, suci nifas, suci daripada hadas besar adalah syarat sah. Ni dalam kitab Hidayatus Sibyan kita. Jadi syarat sahnya ada 9 syarat sah. Kita bicara syarat sah yang ke-8. Yang kita bicara terdahulunya syarat sah yang ke-7, menutupi aurah. Menutupi aurah, syarat sah yang ke-7, terbuka aurah. Terbuka aurah tidak cukup syarat sah, maka batal sembahyang. Jadi hak batal sembahyang dibicara di tajuk asing pula lah. Sebab di bawah tu dia akan masuk kepada perkara yang membatalkan sembahyang, 21 perkara. Di bawah tu dia masuk. Faslun, bermula yang membatalkan akal sembahyang itu 21 perkara. Jadi di antara perkara yang membatalkan sembahyang adalah terbuka aurah. Jadi terbuka aurahnya perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-14. Yang ke-14, terbuka aurah, membatalkan sembahyang. Bermula yang muktamadnya, jika membuka akan dia oleh yang lain daripada angin, maka batal semata-mata. Dan jika membuka akan oleh angin dan itu akan dengan segera, dia tiada membawa pada banyak perbuatan pada menutup akan dia, dan tidak berulang-ulang keduanya, maka tiada batal sembahyang. Ni pandangan yang muktamad. Terbuka aurah oleh yang lain daripada angin. Oleh yang lain daripada angin ni contohnya budak pergi selok. Budak pergi selok ataupun kucing niku. Kucing niku panggil tak?
Kan sekarang ni kan kucing pun menjadi viral juga dalam YouTube. Kucing pun iyalah kucing pun viral dalam YouTube. Kita orang ni pun tak ada viral dalam YouTube. Kucing jadi viral. Kucing mana? Kucing hak niku. Kita panggil niku ada. Dia panggil ke apa tu? Kucing yang galau ke apa? Dah lah. Niku ni kita cakap Terengganu. Jinak bukan. Kita cakap niku lah. Ke bahasa standard dah niku. Kucing yang menikus gitu. Pelik punya. Nikus Terengganu. Standard dia apa? Kucing yang nakal. Nakal kot kucing pun. Nakal. Budak nakal. Jadi kucing ni niku. Dia niku ni pandai takat tikus dah ke apa? Jadi dia ni tuang di tengah semayang dia niku. Jadi terbukalah, terselok dah orang perempuan contohnya. Terbukalah kaki, batal sembahyang semata-mata walaupun segera tutup sekalipun. Hati dia. Ni dia akan cerita nanti. Yang terbuka aurah, yang tak batal apabila tutup serta-merta, terbuka aurah dengan angin. Terbuka aurah, terselok aurah tu dengan angin. Tutup segera. Tu barulah tak batal. Kalau terbuka ni bukan sengaja, ni terbuka. Maknanya anak duduk main pusing ni. Anak ni belum mumayyiz, tak kerti apa laginya, hidup main. Hak tu jadi viral juga. Dia ambil gambar di tengah semayang, anak duduk main kat dia semayang tu. Ambil gambar juga. Siapa ambil gambar? Hak tukar semayang tu lah. Aku ni. Dia sekarang ni dia ambil gambar tengah semayang, mak dengan ayah. Lepas tu anak ni kecil-kecil. Kecil-kecil anak ni. Lepas tu anak ni duduk pusing lah dekat dengan mak ayah di semayang tu. Lepas tu ambil filem, ambil gambar. Siapa yang ambil? Makna hok semayang tu lah ambil tau. Ibu kamera ke? Hok ada masuk bawah kain ayah lah apa kan? Ada kan? Hok jadi viral jadi sekarang ni. Ke buat gitu boleh duit? Kalau tengok amal boleh duit lah. Boleh buat juga tau. Boleh buat piti. Dia sungguh ni. Boleh buat piti. Dia bayar. Dah lah kadang-kadang kita tengok tak ada apa-apa pun, tapi jadi orang tengok tu ramai. Ramai orang tengok. Setakat cakap laki bini, dia cakap dalam rumah tangga, cakap laki bini, puluh-puluh ribu orang tengok. Ratus ribu orang tengok. Orang ngajar fardu ain. 100 tak apa 1000 pun orang ngajar fardu ain. Hak gitu laku kata. Jadi suka tengok benda gitu tau. Dah kena dipendek dia pun 5 minit, 10 minit. Hak kita mengajar ni 50 minit, sejam setengah. Tu orang tak larat nak tengok. Jadi mana kalau ramai orang tengok boleh duit, boleh clean. Boleh buat dah ya kerja lah. Buat lakonan di rumah dia memang gitu je. Dialog suami isteri je. Cakap memang cakap lorak negeri sungguh lah. Cakap lorak negeri sungguh. Orang kata apa benda dah orang sekarang ni. Jadi mak ayah tengah semayang, anak duduk pusing, masuk bawah kain ayah. Berhenti semayang. Jadi kalau anak ni mak tengah sujud contohnya, dia pergi selok nampak kaki tutup segera sekalipun batal dah, witi takbir semula. Dia mak tu tutup segera. Biasanya mak lah. Orang lelaki ni
Kalau anak diselok siapa nampak peha batal lah semayang. Payah juga. Kalau anak dia masuk dalam kain ayah tu berhenti kan ayah tu tak tahan nak ketawa. Dia masuk dalam tu, buat keluar lah dianya. Aurah tak terbuka pun ayah ni, hanya anak masuk dalam tu aurah tidak terbuka. Tapi kalau orang perempuan mudah je. Selok sikit nampak kaki, nampak dalam aurah. Tutup segera sekalipun batal. Yang mana terbuka aurah, tutup segera tak batal, hanyalah terbuka ditiup oleh angin. Ditiup oleh angin. Itu hak pandangan yang muktamad. Itu hak pandangan yang muktamad. Mana yang tak batal bila tutup bersegera hanyalah terbuka kerana ditiup oleh angin dia. Dia akan bicara nanti. Dia akan bicara nanti hak perkara yang membatalkan sembahyang. Hak dalam kitab kita ni ada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Terbuka aurah tu perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-14. Perkara membatalkan sembahyang ni halah kiannya syarat, rukun, perkara yang membatalkan sembahyang ni kalau terkira perkara yang biasa-biasa je lah. Tak? Apakah syarat sembahyang, apakah rukun sembahyang, apakah perkara yang membatalkan sembahyang. Kalau kita kira perkara-perkara biasa sahaja, mana ilmu asas sahaja. Tapi terkadang perkara yang jelas-jelas membatalkan sembahyang dilakukan molek-molek ada. Oleh terkadang hak imam yang duduk di hadapan di masjid yang besar-besar pula. Ni sebagai contoh dalam kitab kita ni, perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-17. Berdehem-dehem membatalkan sembahyang. Atau tertawa, atau menangis, atau berhembus dengan mulut atau dengan hidung. Berdehem batal sembahyang. Juga gitu. Dia rasa nak sedap tekak, batal. Tapi biasa je. Kadang-kadang sebelum baca Fatihah dia buat gitu. Habis baca Fatihah amin, belum baca dia berdehem pula sekali. Mana ni tu imam ni bukan tu imam surau. Maksud imam surau ni tu imam yang sukarela. Mana kamu naik begitulah. Ni tu imam masjid yang ditemuduga, yang ada tauliah lantikan. Dia masjid besar-besar pula, bukan masjid kapung-kapung. Masjid kapung ni masjid tu imam hok elang. Tu imam masjid besar-besar ni bukan tu imam elang, tu imam bergaji, berpencing, kaki tangan kerajaan. Kau gitu? Dah. Kan kalau kapung tu imam hanya berelang sahaja, dia tak ada pencing tau. Dia tak ada pencing. Adapun kalau masjid-masjid besar, tu imamnya bergaji, ada pencing, maka dia ni mana kaki tangan kerajaan lah tau. Kalau tak kerajaan lah, maknanya level dia tu lebih tinggi daripada tu imam hok elang. Kadang tu imam ni dia kena ada kelulusan. Kalau tu imam kapung ni dia ada elang ni, dia tidak ada kelulusan apa, temuruga, boleh dia tu imam kalau dulu. Adapun kalau tu imam masjid besar-besar ni dia ada kelulusan. Ni kadang-kadang berdehem, kadang-kadang buat batuk. Batuk bersing tu dimaafkan. Batuk bersing dimaafkan. Dia asalnya batuk ke bersing ke asalnya membatalkan sembahyang. Tetapi apabila terkeras, tidak sengaja, maka dimaafkan, tidak membatalkan sembahyang. Adapun kalau kata buat batuk, dia mula-mula bersing, memang terkeras dipanggil, dimaafkan. Tapi dia rasa macam tak habis, dia pun buat dia buat pula, batal. Nah, dia ni. Jadi berdehem batal, berhembus melalui hidung pun batal. Pagi-pagi tu kan dia jenis hok seduang, resedung tu kan. Tengok semayang, batal. Ada ni.
Ni dah kita ni. Hidayatus sibyan, pertunjuk kepada kanak-kanak. Mana pertunjuk pada orang baru belajar. Jadi bab perkara membatalkan sebenarnya perkara yang asas permulaan belajar saja. Tapi jadi imam hak standard tinggi, hak ada kelulusan, hak bergaji, berpencing kaki tengah kerajaan pun tak tahu pun perkara membatalkan sembahyang. Cuma kita ni bila tu imam berdeheng contohnya, tak apalah. Kita tak mahu niat mufarakah pun tak apalah. Kita pakai pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i sama dengan pandangan mazhab Hambali, berdeheng tu hanya makruh, tidak membatalkan sembahyang. Tapi kalau kita nak pakai pandangan muktamad mazhab Syafi'i, kita wajib niat mufarakah, niat cial untuk imam serta merta. Tapi kalau kita tambah mufarakah dengan imam, kita turut pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hambali, berdeheng tidak membatalkan sembahyang, hanya makruh jua. Tapi kita tak selesa lah. Lain kali nak turut pulak belakang tak ambut tak penak. Sebab apa? Kita nampak dia jahil hukum fiqh mazhab Syafi'i. Baca Quran je sedap. Tapi hukum fiqh jahil. Hukum fiqh mana jahil? Hukum fiqh perkara yang membatalkan sembahyang sahaja. Hukum fiqh orang mudah je tu. Hukum fiqh sembahyang je. Apa dia? Perkara yang membatalkan sembahyang. Kalau tu jahil, kita makmum nak turut tu imam jahil seumpama tu. Tapi kalau kata terserempak dengan tu imam yang berdeheng dalam sembahyang, tak apalah, kita tak nak mufarakah pun tak apalah, kita turut. Tapi lain kali, dulu saya biasa juga, lalu kebetulan orang azam, saya berhentilah mana-mana masjid yang kebetulan tu. Tapi sekali berhenti, lain kali tak apa nak berhenti dah lah. Walaupun dia melakukan kesalahan tu tidak membatalkan sembahyang sekalipun, mana kita tengok tu dia bukan belajar bab sembahyang, dia hanya sedap membaca Al-Quran sahaja. Hukum fiqh dia tak belajar, qori sahaja, faqihnya tidak ada. Dia nak di imam ni dia kena faqih, dia kena qori. Mana qori sahaja, faqihnya tidak ada. Sebab tu terkadang anak makmum tanya masalah bab fiqh, tak boleh nak jawab. Tak nak jawab. Anda ni dia mengepalai solat, mengepalai solat lah. Sepatutnya imam yang mengepalai solat ni, bab solat hanya dia je, sebab dia mengepalai. Ni contoh orang yang mutawif, yang bawa orang haji dan umrah, ada masalah kita tanya dia lah, sebab dia yang bawa kita. Maknanya dia pastilah berkemahiran berkaitan dengan hukum, kan kan? Dia mutawif, dia tukang bawa haji umrah, kan ada apa-apa kan? Tanya dia. Ada apa-apa? Kita tanya dia. Sebab apa? Sebab dia berkemahiran. Tanya bab haji umrah, jangan tanya bab zakat. Tanya bab zakat, awak pergi jabat agama lah, dia kata. Sebab apa? Sebab dia bertugas sebagai mutawif, dia dibawa orang haji umrah. Memang dia berkemahiran. Apa masalah haji umrah, kita tanya dia. Imam ni mengepalai solat, sepatutnya apa masalah solat, tanya dia. Masalah haji umrah, jangan tanya dia. Masalah zakat, jangan tanya dia. Masalah faraid, pening dia nak jawab. Pada ni. Lepas tu tanya bab solat, bab dia mengepalai solat, tapi malang. Tanya bab solat pun tak boleh nak jawab. Sebab apa tu? Tak faqih, tak belajar bab hukum fiqh. Hanya qori, hanya sedap membaca Al-Quran, hafaz Al-Quran saja, hukum hakam tak belajar. Nanti di imam ni pihak berkuasa, yang pertama kena pastikan faqih. Ni pihak berkuasa yang bagi tauliah, dia yang akan bertanggungjawab. Bertanggungjawab setakat bagi tauliah, menjalankan tugas pejabat, tidak, sampai ke mahsyar dia bertanggungjawab. Dia bekerja, ada time masuk kerja, time balik kerja. Di antara tugas dia nya menemuduga orang di imam. Lepas tu dia pun luluskan temuduga. Setakat tu je. Masuk pejabat, lepas tu balik pejabat, terima gaji bulan, cukup umur, pencing. Dah tak? Semuanya akan sampai mahsyar belaka. Kita bagi tauliah kelulusan pada saat menjadi imam, kena pastikan dia betul-betul berkelayakan. Faqih dia, qori dia, akidah betulnya dia. Lepas tu macam mana? Kena tanyalah dia bab akidah. Nak di imam ni bukan bab faqih, bab semayang je, bab akidah. Kena pastikan dia orang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Bab hukum hakam fiqh dia pandai, bab hukum berjemaah dia pandai, bab hukum Jumaat dia pandai.
Ni baca khutbah Jumaat, rukun khutbah Jumaat pun tak tahu. Rukun khutbah Jumaat pun tak tahu. Akhirnya rukun khutbah ditinggalkan. Hak ni hak berkhutbah tanpa ada itulah tanpa ada hak jabat agama lah. Dia hanya berkhutbah. Hak jabat agama tu beri mesti lengkap dia dalam tu rukun. Hak ni hak biasanya hak berkhutbah. Tak ada tag. Tak ada tag. Ni biasa. Rukun khutbah pun tak cukup. Ada ittaqullah tapi tak ada hak Arab, ada kok terjemahan Melayu je. Saya berpesan kepada kamu. Dia ittaqullah ni rukun, dia syarat dia kena bahasa Arab, tak boleh bahasa Melayu. Kena kata kok Arab dulu ittaqullah baru terjemah. Tu syarat bagi rukun. Ittaqullah tu rukun. Syarat bagi rukun bahasa Arab, tak boleh bahasa Melayu. Tapi mula-mula ada ittaqullah dengan terjemahan. Dan macam khutbah macam mana kamu syarat bagi rukun pun tak tahu. Ni tak faqih dia panggil. Nak sembahyang Jumaat pula macam sekarang ni. Dia semayang di tanah, semayang di tepi. Nak kira macam mana pula? Pintu buka ke tak buka ke? Kena kira pula tu. Tak imam yang bertanggungjawab. Sebab makmum duduk di luar daripada masjid. Imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Di tanah contohnya. Kena buka pintu. Baru sah semayang ada di tanah. Tak buka pintu. Lepas tu? Orang ada di tanah. Dia bukan masjid, dia sudah di luar masjid. Maka tak sah duduk di tanah. Kena tahu pula syarat untuk sah berjamaah. Ni faqih belakang ni. Tanggungjawab belakang ni, tanggungjawab pada imam yang mengepalai solat. Ni kalau kata perkara yang membatalkan sembahyang pun tak berapa tahu, gitu lah. Kadang-kadang imam ni pula dia tidak ada inisiatif untuk mendalami ilmu. Tak ada. Dia sudah bertugas menjadi imam, boleh gaji, boleh allow, sekat tu je. Dia tidak ada inisiatif untuk menambah ilmu, tidak ada. Ada sebahagian tu bagus, belajar tetap dia belajar, tapi ada setengah tak mampu. Orang mengajar dia lari. Orang mengajar dia ngaji Quran di dalam pejabat dia. Orang mengajar dia boleh mengajar Al-Quran online dengan pelajar dia. Ni duduk mengajar di masjid dia buka online mengajar Al-Quran kepada pelajar dia. Dia dia mengajar. Tu imam. Ada ni. Orang duk mengajar kuliah maghrib, dia buka telefon mengajar Al-Quran online. Dia mengajar. Ada ni. Dia tak ada inisiatif pun nak tambah ilmu, tak ada. Sebab apa? Dia sudah lulus, dapat lantikan sebagai imam, tiap-tiap bulan boleh alang, boleh gaji, sudah cukup. Tak ada kata aku sekarang jadi imam, tanggungjawab aku besar, kena mendalami ilmu akidah molek, kena mendalami ilmu pekoh semayang molek. Hak pekoh bab zakat, bab haji, dah anda ada apa? Ni bab pekoh, bab semayang, bab Jumaat, bab Jumaah, tak ada. Ni malang lah seumpama ni. Anak makmumnya mengaji belaka, ikut tu imam hak tak mau belajar. Dia kita ni tu imam hak tak berapa comel, kita tak ada masalah. Janji kita sama-sama belajar. Ni dak ni anak makmum ni tekun belajar, mengikuti imam. Orang mengajar dia masuk bilik, main telefon, main komputer, baca Al-Quran. Tadilah mengajar Al-Quran online, dia tak belajar dulu pada ilmu. Jadi kita makmum mengikuti imam yang tidak mengutamakan majlis ilmu. Gitulah. Imam hanya bertugas semata-mata, dia ni tidak kira bahawa apa yang dia lakukan akan dipertanggungjawabkan di hari akhir, sebab dia sudah menjadi imam, bawa orang. Ini realiti masyarakat. Dia jaga-jaga tempat sahaja. Bila mengajar tu imam bersipuh di hadapan, ada kitab. Ada tempat yang seumpama tu. Ada tempat yang mana pihak masjid kena buat peraturan. Tu imam tu bila kamu kena duduk depan, barulah congok depan. Kejut kita, kenapa pula tu imam duduk depan ni? Sekala orang mengajar dia balik isyak dia mai pula, tiba-tiba duduk depan. Kata kenapa pula tu imam ni? Baru tahu masjid buat peraturan tu imam tak boleh lari daripada majlis ilmu, tu imam kena duduk depan. Dia kena buat peraturan. Macam budak-budak kan, kalau tak ada peraturan ni dia lari. Nak peraturan. Gitu je tu imam. Ada ni. Ni benda yang berlaku ni.
Dalam kalau kata berkaitan dengan perkara membatalkan semayang, berdeheng apa semua pun tak tahu, tu beratlah. Tak ada kefakihan orang panggil. Jadi hak berkaitan dengan terbuka aurat yang akan bicara hak perkara yang membatalkan semayang. Syarat sah semayang yang ketujuh adalah menutupi aurat. Ini nak bicara syarat sah semayang yang ke-8. Bermula mengetahui akan kaifiyah sembahyang. Mana? Iaitu bahawa mengetahui seseorang akan segala rukunnya, rukun sembahyang, dan segala syaratnya. Syaratnya ada dua. Satunya syarat untuk sah semayang, 9 perkara. Satunya syarat bagi tiap-tiap rukun sembahyang. Ni dalam kitab Hidayatus Sibyang kita ni. Nanti bila masuk pada rukun sembahyang, contohnya berkaitan dengan rukun niat, dia bahagikan niat ni kepada 4 bahagian. Panjang dia bicara bab niat ni. Ada qasad saja, ada qasad dan ta'ayyun, ada qasad ta'arud ta'ayyun, ada qasad ta'arud ta'ayyun nafsah. Ni ada ni. Dan Hidayatus Sibyang ni. Hidayatus Sibyang juga petunjuk bagi orang baru belajar. Kemudian takbiratul ihram ada 21 syarat. Ada 21 syarat. Kemudian didatangkan syarat qiyam, kemudian didatangkan syarat membaca Fatihah, ada 10 syarat. Bermula rakaat itu 4 syarat. Rakaat ada 4 syarat. Bermula iktidal itu dengan 4 syarat. Iktidal pun 4 syarat. Bermula syarat sujud itu 8 perkara. Sujud ada 8 syarat. Bermula tahiyat akhir itu 7 syarat. Ni. Bagi salam itu 9 syarat. Ni. Syarat bagi tiap-tiap rukun. Satunya mengetahui akan syarat sembahyang hak 9 perkara. Ni kita syarat sembahyang yang ke-8 ni, mengetahui kaifiah sembahyang. Mengetahui syarat bagi rukun sembahyang dan segala sunatnya. Kena tahu perkara sunat dalam sembahyang dan dibezakan tiap-tiap satu itu daripada yang lain. Boleh beza. Mana rukun, mana syarat, mana sunat, boleh beza. Ini dipanggil mengetahui kaifiah sembahyang. Mengetahui kaifiah sembahyang ni boleh beza. Mana rukun, mana syarat, mana sunat. Hak ni lah. Hak ni kadang-kadang tak pun nak lepas mana kitanya. Tak pun nak lepas. Tapi ini untuk orang yang ni, yang mengetahui lah. Lepas tu di sini depan tu bukan dan memadalah bagi orang awam. Itu je kalau i'tiqad i'tiqad ni dia beranggapan lah akan sekarang dia kerja dah semayang itu fardu, atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat, tiada dibeza akan dia sah dah semayang. Ni olah fardu belaka, rukun belaka dalam semayang. Jahil tau. Allahu Akbar, rukun fardu. Angkat tangan, rukun fardu. Berdiri, rukun. Letak tangan dada, rukun. Allah. Fatihah rukun. A'udzubillah sebelum tu, rukun. Doa kita, rukun. Amin, rukun. Surah, rukun. Jahil tau. Lepas tu, kalau rukun belaka, siapa masa nak cepat, kena tinggal kat mana satu tu. Nak tinggal mana ada rukun belaka. Sah semayang bagi orang awam. Orang awam ni orang yang ramai-ramai tak nak beza. Sah semayang. Ni orang yang yalah, membaca siri tanpa berguru. Betul lah. Jahil setara tu pun sah semayang. Kan tak ni? Sah semayang. Tapi belajar ilmu fardhu ain tak luluh. Sudah? Siapa ke tak tahu hak mana wajib, mana sunat? Tak boleh nak beza mana wajib, mana sunat. Abang apa ni? Luluh ke belajar fardhu ain semayang seumpama tu? Tak luluh. Tapi ni sifat semayang sah. Tu je. Sebut ni sifat semayang sah. Bukan kata tak apa belajar setakat tu jahil, setakat tu memada dah. Ni ada penengah ceramah. Sebab apa? Sebab di sini pun jahil hak qada fardu ain. Sebab apa? Dia pun tak belajar qada fardu ain. Tengok sini kan, mudah je. Jahilnya dia fardu belaka dalam semayang.
Soh lagi. Makna bab semayang belajar banyak-banyak dia kata. Soh semayang. Pada ni. Tapi fardu ain tak lulus seumpama ni jahil begitu mana. Lulus ni tiang agama semayang. Satu laginya jahil sangat tu fardu belaka. Ada setengahnya fardu dan setengahnya sunat. Ni cerdik sikit. Hak fardu belaka ni berat dah. Dok dalam sembahyang ni ada hak fardu, ada rukun, hak wajib ada. Hak sunat pun ada. Patut mana hak rukun? Hak nak sunat. Dok pani nak bubuh lah. Ni. Sah lagi sembahyang. Tanda ni. Tapi hak tadi fardu belaka, rukun belaka tu beratlah tapi sah lagi sembahyang. Hak ni cerdik sikit. Mana kata fardu belaka, mana kata rukun belaka. Sebahagiannya fardu, sebahagiannya sunat. Mana fardu, mana sunat? Tak boleh nak beza. Sah juga. Tapi kalau tak boleh nak beza, kalau tinggal hak mana-mana di antara perbuatan sembahyang, bacaan sembahyang ni, tinggal hak mana? Tinggal fardu ke tinggal hak sunat? Sebab dia dah tahu nak beza. Tertinggallah dia hak fardu, maka tak sah lah sembahyang. Ini kalau ilmu di qada tu ada setengahnya fardu rukun, ada setengahnya sunat, dia tak nak beza. Sah sembahyang jikalau hak mana hak fardu, hak rukun, hak dia tak boleh nak letak tu dia tak tinggal sehabuk. Baru sah. Nampak ni. Tapi dia tak boleh nak beza hak mana fardu, hak mana sunat. Dia nak cepat ni. Dia pun tinggallah satu daripada perbuatan semayang. Ada hak fardu, ada hak sunat. Dia pun tinggal bacaan dalam semayang. Bacaan dalam semayang ada fardu, ada sunat. Dia tinggal. Kalau kebetulan tinggal hak fardu, tak sah lah semayang. Sebab tu kata ilmu fardu ain tak luluh. Ilmu fardu ain tak luluh. Walaupun sah jikalau hak fardu yang dia tak boleh nak beza tu tak tinggal satu perbuatan pun, tak tinggal satu bacaan pun, barulah sah. Pada ni. Tapi orang pacuk ni tengok mudah je semayang ni. Siapa ke dak ertinya dia, siapa ke sekalian fardu, sekalian rukun sah juga. Betul lah. Hak agak cerdik sikit, setengah je fardu, bukan sekalian fardu, setengah laginya sunat. Mana hak bandu-bandu sunat tak nak beza, sah juga. Tapi selamat ke seumpama tu ni semayang tiang agama. Mana sah semayang jikalau fardu sama ada perbuatan atau pembacaan dilengkapkan, sah lah. Tapi ilmu fardu ain semayang tak luluh lagi. Nak luluh fardu semayang sampai lengkap kita boleh beza. Kita tahu ni perbuatan yang fardu, rukun fi'li. Ni perbuatan yang sunat, dipanggil rukun ni, dipanggil sunat fi'li. Kita rukun fi'li je kita tahunya. Ni bacaan yang wajib, yang rukun, dipanggil rukun qauli. Ni bacaan yang sunat, dipanggil sunat qauli. Boleh beza, barulah luluh fardu ain. Kita takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar tu rukun qauli. Angkat tangan sunat hai'ah fi'li. Qiyam berdiri rukun fi'li. Letak tangan dada sunat hai'ah fi'li. Baca doa iftitah sunat hai'ah qauli. Baca a'udzubillah sunat hai'ah qauli. Baca Fatihah rukun qauli. Amin sunat hai'ah qauli. Surah sunat hai'ah qauli. Yang ni dia kena duduk gitu. Baru lepas fardu ain. Kemudian apa syarat dia pula? Kalau niat, apa yang nak kena niat? Kena tahu beza lah. Kita niat saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Cuba pilih kepala. Panjang. Aduh. Panjang. Kita pun nak pendek. Panjang tak sempat kita nak pendek. Kita nak potong. Kita nak potong, nak tinggal hak sebahagiannya. Hak mana hak sunat kita nak tinggal. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Panjang. Nak kena potong. Tak sempat nak niat panjang gitu. Nak potong, nak tinggal hak mana? Tinggal hak sunat. Mana hak sunat? Ni kena beza ni.
Mana sunat kita nak potong? Kan ni? Ha? Sahaja potong balik awal lah tu, kosong tu. Potong sahaja balik awal lah. Tak apa, potong sahaja, ganti dengan sesungguhnya. Tulis je. Sahaja, sesungguhnya, bahawasanya. Kosong aku nak semayang ni. Tu kosong. Potong saja tak apa, tapi aku nak semayang. Sesungguhnya aku semayang. Tu kau ayat. Tak payahlah, sahaja sudahlah. Kosong. Lepas tu dia ada ta'aruf, niat fardu tu wajib. Dia ada ta'yum, niat zuhur tu wajib. Saja aku semayang, fardu, zuhur. Tunai, sunat. Niat tunai. Niat para rakaat, sunat. Niat menghadap kiblah, sunat. Niat kerana Allah, sunat. Niat sebagai makmum, tu bicara bab syarat berjemaah. Tu bicara lain, niat makmum tu. Dia panggil wajib lil qudwah, tu bicara lain tu. Makmum niat makmum apa hukum? Imam niat imam apa hukum? Tu. Jadi wajibnya qasa, ta'arud, ta'yun. Saja aku semayang fardu zuhur. Saja aku semayang fardu asar. Atau wajib kan? Tapi kalau semayang Jumaat, Jumaat qasa, ta'arud, ta'yun tak cukup. Sebab semayang Jumaat tak sama dengan semayang zuhur. Semayang zuhur kita jadi makmum berjemaah untuk dapat fadilah 27. Kita nak semayang zuhur seorang diri pun sah je. Adapun kita menjadi makmum ketika semayang Jumaat, syarat untuk semayang Jumaat ke fadilah juga. Boleh buat Jumaat rumah dah, mesti semayang Qawik ni. Buat Jumaat dengan bini. Tu ajaran tu tak lama nak takat di maidan jawab agama lah. Mana kita berjemaah Jumaat tu syarat untuk sah semayang Jumaat. Kita berjemaah zuhur untuk dapat fadilat 27. Ada ni. Jadi bila Jumaat ni berjemaah jadi syarat untuk sah semayang, maka niat kena tambah lah. Saja aku semayang fardu Jumaat makmum, wajib kena niat makmum. Pada ni wajib kena niat makmum. Kerana Allah tu sunat. Niat makmum tu wajib. Niat makmum masa semayang zuhur, itu bukan syarat wajib. Tak niat makmum pun boleh kalau kita tak kenang ketua imam. Kita lakon-lakon je belakang dia. Hening. Pergi semayang Jumaat. Semayang Jumaat ni tuk imam gili-gili. Dia ada tuk imam ni, dia pergi, tuk imam ni dia pergi di masjid lain. Tuk imam ni dia pergi, tuk imam ni dia lagi masjid lain. Satu minggu tu tak kena dengan jadual. Dia pergi tu kena ke tuk imam yang tak kenang. Lepas tu dia kata kan, saya minggu ni silat jadual, dia kata. Kena tuk imam hak petugas tu, tuk imam hak saya tak mau ikut belakang. Lepas tu mana kamu? Saya semayang Jumaat seorang. Gila dah kata ni. Semayang Jumaat seorang, tak ke gila panggil. Dia tak ambuh ke tuk imam. Kerana dia adalah kena dia pun jahil juga. Dia kata saya semayang Jumaat seorang. Kalau kata saya semayang zuhur seorang tu tak pelik lah. Sebab berjemaah zuhur bukan syarat untuk sah semayang zuhur. Berjemaah Jumaat tu lain. Tiba-tiba dia kata dia semayang Jumaat seorang. Hak cerdik sikit dia kata kan, saya tak semayang Jumaat minggu ni. Lepas tu dah kena tu imam saya tak suka. Lepas tu saya semayang sunat mutlak je, dia kata. Main sunat mutlak. Main sunat bukan main Jumaat, dia main sunat. Main sunat 2 rakaat lah main sunat. Dah apa hukum kamu tinggal Jumaat? Dah sebesar kamu tinggal Jumaat lah. Tinggal Jumaat tu dah sebesar. Kamu tinggal Jumaat tu apa hukum? Dia nak kata ketua imam tu tak pakai, dia tak pakainya. Sebab dia tinggal Jumaat. Tu imam pasik. Imam pasik sah jadi imam. Imam pasik sah jadi imam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjadi makmum kepada Hajjaj As-Saqafi tu. Hajjaj As-Saqafi tu kan, kata Imam Syafi'i, wa kafa bihi fasiqah, cukup dah. Kalau fasik, Hajjaj tu bunuh sahabat. Hajjaj As-Saqafi tu bunuh sahabat, tak cukup lagi fasik. Tapi Abu Hurairah jadi makmum dia. Ibnu Umar radhiyallahu anhu jadi makmum dia. Tu sah sembahyang berimankan orang fasik. Bunuh orang lah. Bunuh siapa? Bunuh sahabat. Ada ni. Jadi hak tu hak berkait dengan niat. Mana hak wajib, mana hak sunat. Jadi kalau kita kata panjang niat saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblah kerana Allah. Kita pun nak potong. Kita tahu potong kat mana.
Tu bab niat. Tu fardu ain kita kena ngajinya. Qasar, ta'arud, ta'ayyun. Kalau semai jemaah kena niat sebagai makmum, tu imam kena niat sebagai tu imam. Kalau semai lain, tu imam jadi tu imam. Dia tak niat tu imam, kita makmum belakang sah je ikut dia. Dia dalam sembahyang, kita pun pergi turut belakang dia jadi makmum dia, kita niat sebagai makmum. Dia ni tak sedar ke macam dia tak niatlah sebagai imam, kita tetap sah berjemaah dengan dia dan kita tetap boleh pahala berjemaah. Ni bukan hak tu imam hak duduk depan ni, tu imam hak makmum tambah rakaat, kita mari lambat. Bila kita mari lambat, dia tengah sembahyang, kita pun turut belakang dia. Dia turut belakang dia ni, jadi dia tak perasan pun ada makmum di belakang. Dia pun tak niatlah sebagai imam. Di mana dia seorang dirilah. Dia tadi jadi makmum tu, imam bagi salam dah, dia seorang diri, dia tak nak jadi tu imam. Kita duduk belakang dia nak sebagai makmum, kita tetap boleh pahala berjemaah walaupun dia tak niat imam. Jadi apa hukum niat makmum, apa hukum niat imam kalau semayang yang bukan syarat sahnya berjemaah, bukan macam main jemaat. Ada ni. Tu semua tu nak kena tahu beza mana wajib, mana sunat, apa semua. Kena. Niat fardu wajib. Ta'arud dia panggil niat fardu wajib. Niat sunat pada semayang sunat, hukumnya sunat. Niat fardu pada semayang fardu, hukumnya fardu. Faham? Niat sunat pada semayang sunat, hukumnya sunat. Saja aku semayang sunat duha 2 rakaat kerana Allah. Niat sunat tu sunat je. Kalau saja aku semayang duha, sah dah. Saja aku semayang isra', sah dah. Saja aku semayang tarawih, sah dah. Saja aku semayang witir, sah dah. Tapi sunat kita datangkan niat sunat. Saja aku semayang sunat duha, sunat isra', sunat tarawih, sunat witir. Niat sunat tu hukumnya sunat. Niat fardu pada semayang fardu, hukumnya fardu wajib. Saja aku semayang zuhur kerana Allah, tak sah. Saja aku semayang asar kerana Allah, tak sah. Pada ni. Jadi hak ni hak fardu ain kitanya. Tapi kalau kita tak nak beza tadi, saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum kerana Allah, tak ada beza mana wajib mana sunat. Okeylah, sah semayang orang awam. Tapi dah oleh kerana panjang, kita nak potong. Sebab tak boleh nak niat panjang-panjang gitu. Nak potong mana? Nak potong sahaja dah. Awak nak potong hak kosong. Nak potong sahaja, tak apalah. Kita niat aku nak semayang, tak apa dah tu. Tapi dah itu call lah sahaja tu. Ni tanya pula, nah, niat sahaja wajib ke? Nak niat bahawasanya tukar gila sesungguhnya ke apa ke? Mana apa? Aku nak semayang. Tu maksud sahaja tu. Tapi tak itu tukar lah. Kosok tu wajib lah. Qasar, ta'arud, ta'ayyun. Mana dia kena beza mana wajib mana sunat. Walaupun kita orang awam ni sebut kata fardu belaka pun sah, sebahagiannya fardu panggil sunat, tapi tak ada beza pun sah. Tapi kita nak tinggal hak mana? Nak potong hak mana? Nak potong hak sunat sebab kita nak cepat ni. Nak potong sunat dan niat sebab kita panjang sangat, tak mari niat panjang-panjang gitu dalam Allahu Akbar takbiratul ihram. Kita nak potong hak mana? Kita terpotonglah hak wajib. Saja aku semayang zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah. Saja aku semayang zuhur fardu mana? Tak ada, tak sah. Sebab apa potong? Sebab nak pendek. Dah tahu beza mana wajib dan sunat, dia potong hak wajib. Mana apa ni? Kalau kata tak ada beza, hak wajib tak tinggal, sah semayang. Tapi kalau hak wajib dia tertinggal, tak sah semayang. Tapi nak ceritanya fardu ainnya tak lepas. Nak lepas fardu ainnya, mengetahui kaifiah semayang dengan bahawa hak ni wajib, hak ni rukun, hak ni syarat bagi rukun, hak ni sunat, serta boleh membezakan. Barulah lulu fardu ain belajar berkaitan dengan kaifiah sembahyang. Tanbihun, bermula tempat semayang itu tiap-tiap tempat yang bersentuh dengan dia orang yang sembahyang pada ketika berdirinya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin,
Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.